Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rashid Fazli Selegai Berisha Syari. Baiklah, hari ini saya dan di kumpulan saya akan membawa tajuk iaitu permainan tradisional daripada tiga kaum terbesar di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India. Baiklah, seperti yang kita tahu di Malaysia terdapat banyak kaum. Seperti kita tahu kaum Melayu antara permainan tradisional yang paling terkenal adalah seperti gasing, batu seremban dan juga sepak raga. Manakala untuk kaum Cina pula seperti yoyo dan juga ziangki. Dan akhir sekali untuk kaum India, seperti yang kita tahu permainan kabadi sangat terkenal di Malaysia dan juga dan tak lupa juga kepada pemain yang disebut sebagai kho-kho. Permainan tradisional ini kita boleh lakukan ataupun kita boleh bermain ketika kita mempunyai waktu lapang, selain waktu lapang ketika bosan. Dan permainan tradisional ini juga boleh dikatakan antara sukan yang selalu kita anjurkan untuk sukan rakyat dan sebagainya. Dan bagi saya permainan tradisional ini hampir dilupakan dan ditelan masa kerana pengeluaran gadget baru dan kanak-kanak banyak yang tidak mengenal tentang permainan tradisional ini. Baiklah, seterusnya tanpa kita membuang masa, saya akan beralih kepada beberapa rakan sekumpulan saya. Mereka akan menerangkan secara lebih lanjut tentang permainan tradisional ini dan juga mereka akan berkongsi dengan kita semua cara yang betul untuk bermain permainan tradisional ini seperti gasing, ziangki, batu seremban dan juga kabadi. Baiklah, seterusnya objektif kajian. Objektif kajian terdapat 3 bahagian. Yang pertama adalah mengenal pasti apakah yang dimaksudkan dengan permainan tradisional. Yang kedua pula ialah mengenal pasti perbezaan permainan tradisional antara kaum. Dan yang terakhir sekali adalah mengkaji tahap perpaduan kaum melalui permainan tradisional. Antara kaedah kajian yang kami telah gunakan untuk menyiapkan laporan ataupun kajian ini adalah menggunakan kaedah lawatan. Kami telah melakukan lawatan ke Muzium Etnologi Dunia Melayu yang bertempat di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada tarikh 26 November 2022. Melalui kaedah kajian lawatan ini juga kami dapat mengumpul serba sedikit informasi tentang permainan tradisional bagi kaum Melayu di Malaysia. Okey, seterusnya kaedah kajian yang kami gunakan untuk menyiapkan artikel ataupun laporan kajian ini adalah melalui internet. Melalui kaedah internet ini juga kami dapat mengumpul informasi tentang permainan tradisional bagi kaum Cina dan India dengan lebih efisien. Kaedah kajian ini juga merupakan salah satu cara yang efektif untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut mengenai tajuk kami iaitu permainan tradisional dapat menyatukan perpaduan kaum di Malaysia. Kaedah kajian yang ketiga adalah analisis dokumen. Pendekatan ini kami gunakan untuk mencari maklumat yang lebih mendalam melalui kajian-kajian yang telah dilakukan oleh pengkaji yang lepas. Analisis dokumen juga merupakan pecahan kaedah bagi pengumpulan data yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci dan lebih tepat mengenai kajian yang dijalankan. Melalui analisis dokumen ini juga dapat membantu kumpulan kami dalam mencari sedikit sebanyak maklumat melalui pencarian buku dan jurnal mengenai tugasan yang telah diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat tangan saya ni ada satu permainan tradisional yang tak asing lagi dalam kalangan masyarakat Melayu kita, iaitu gasing. Gasing yang berada di tangan saya ni merupakan satu permainan tradisional yang amat terkenal di kalangan rakyat masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Gasing secara lazimnya dimainkan oleh semua golongan, baik remaja, kanak-kanak maupun dewasa. Kebanyakan golongan dewasa akan bermain gasing setelah mereka berpenat lelah
mengenjurkan sawah. Gasing yang berada di tangan saya ini kebanyakannya dan kebiasaannya diperbuat daripada kayu yang bermutu tinggi seperti kayu bakau, penaga keraji dan lubang tanduk. Gasing secara lazimnya boleh dimainkan dengan dua cara, iaitu gasing pangkah dan gasing yuri. Gasing pangkah ialah di mana kita mencampakkan gasing ke lantai dan mematahkan gasing lawan, menjatuhkan gasing lawan. Gasing pangkah selalunya dimainkan secara berkumpulan. Gasing yuri pula ialah kaedah di mana kita mencampakkan gasing ke lantai untuk menguji ketahanannya. Makin lama gasing itu bertahan, dialah pemenangnya. Okey, sebentar nanti saya akan tunjukkan kepada kalian cara sebenar untuk main gasing. Kerana saya tahu ramai di kalangan masyarakat Melayu kita generasi sekarang sudah lupa cara untuk bermain gasing. Okey, pertama sekali kita akan lilit tali ini mengelilingi pakunya dan gasingnya. Lilit sampai habis lah. Ini adalah cara pertama ya untuk kita memainkan permainan gasing ni. Ini saya hanya tunjukkan cara bermain sahaja kerana kekangan gasing dan kekangan orang. Okey, jadi kita dapat lihat ini adalah gasing yuri ya. Kita menguji ketahanan bertahan gasing ini. Berapa lamanya mampu bertahan. Kita tidak dapat melakukan gasing pangkah kerana kita terhad jumlah manusia dan gasing. Okey, jadi begitulah cara yang ringkas untuk kita memainkan permainan gasing ini. Akhir kata daripada saya harap pihak berkuasa ataupun pihak tempatan yang terlibat dengan kebudayaan Malaysia ini haruslah mungkin mengetengahkan kembali permainan gasing agar tidak lupa di kalangan rakyat masyarakat Melayu kita. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya akan menceritakan tentang sejarah sepak raga. Okey, permainan sepak raga ni wujud sejak 600 tahun dahulu. Okey, permainan sepak raga ini ialah waktu zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, selain dimainkan oleh golongan bangsawan, rakyat jelata juga menggemari permainan ini. Dalam sejarah Melayu menceritakan tentang Raja Muhammad Putera Sultan Mansur Shah, Muhammad tertanggal tanjaknya akibat terkena bola raga tendangan Tun Besar. Okey, dari sini kita dapat lihat bahawa permainan sepak raga ni telah dimainkan begitu tahun yang lama dahulu. Okey, seterusnya saya akan menceritakan tentang apa bentuk bola raga tu macam mana. Okey, bola sepak raga ini diperbuat daripada bilah-bilah rotan yang dianyam bulat seperti raga sebesar isi kelapa 2 atau 3 lapis. Okey. Okey, ni adalah contoh bola takraw. Tapi bentuk dia lebih kurang bulat macam ni. Tapi ini bukan buat pada rotan, ini buat takraw. Dia dah kira moden dah. Okey, itu adalah tentang sejarah sepak raga. Cara bermainnya. Dalam permainan sepak raga, beberapa pemain berdiri dan membentuk satu bulatan. Permainan ini dimulakan dengan salah seorang pemain melambung bola kepada rakannya dengan tangan. Rakannya itu akan menimang bola itu dengan kakinya sekali atau beberapa kali sebelum menendangnya ke arah pemain lain. Pemain-pemain yang membentuk lingkungan atau bulatan itu mestilah bergila-gila menimang bola itu dan mengawalnya supaya tidak jatuh ke bumi. Jika bola itu jatuh, permainan dalam pusingan tersebut ditamatkan. Permainan ini memerlukan ketangkasan dan kecekapan fizikal serta ketajaman mata untuk mengukur pergerakan. Matlamat setiap pemain ialah memantapkan kemahiran menerima hantaran bola raga dan menimangnya dengan selesa selama yang mungkin. Jangka masa permainan tidak ditentukan kecuali dalam pertandingan yang lazimnya dianjurkan sebagai acara berpasukan. Pasukan yang berjaya membuat timangan paling banyak dalam satu tempoh yang ditetapkan dikira pemenang. Pada masa ini, sepak raga tidak lagi dimainkan. Ianya telah ditukar dengan nama kepada sepak takraw. Sepak takraw mengadukan dua pasukan yang dipisahkan oleh jaring seperti dalam permainan badminton. Pasukan sepak takraw terdiri daripada 3 pemain. Tekong melakukan sepak mula dan mengawal bahagian belakang. Api kiri dan api kanan mengawal bahagian hadapan gelanggang dan memikul tugas utama mematikan bola di gelanggang lawan.
Okey, itu sahaja pembentangan ataupun video tentang sepak raga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang permainan batu seremban. Selain daripada gasing dan sepak takraw, batu seremban juga merupakan salah satu permainan tradisional bagi kaum Melayu di Malaysia. Permainan ini sering dimainkan oleh kanak-kanak perempuan yang berumur 5 tahun hingga ke 12 tahun. Batu seremban ataupun batu selamput atau batu seremban ini dimainkan sebanyak 5 biji batu. Namun ada juga yang bermain permainan ini menggunakan 7 biji batu. 5 biji batu mempunyai beberapa peringkat seperti batu tukar, batu sambut, batu timbang dan lain-lain lagi. Mata ataupun markah dalam permainan ini ditentukan oleh kelima-lima batu tersebut perlulah ditimbang dan pemain perlulah menimbang batu tersebut di belakang tangan, menangkapnya semula batu tersebut tanpa jatuh. Sekiranya batu tersebut jatuh, maka mata yang diperolehi oleh pemain tersebut adalah kosong. So satu batu pemain akan peroleh satu mata untuk satu batu. Sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah menjaga warisan kebudayaan nenek moyang kita dan tidak melupakan permainan tradisional. Walaupun sekarang zaman arus globalisasi dan teknologi kita semakin bertambah baik dan semakin maju, kita tidak sepatutnya lah melupakan warisan kebudayaan nenek moyang kita. Yang seterusnya adalah permainan tradisional suku kaum Cina. Terdapat banyak permainan tradisional suku kaum Cina, antaranya ialah permainan Go, Yoyo dan Xiangxi. Ini adalah permainan tradisional bagi orang Cina yang kami pilih, iaitu Xiangxi. Xiangxi ni dia merupakan permainan suku kaum Cina yang wujud sejak abad ke-4 Masihi. Lepas tu permainan Xiangxi ni dia seakan-akan sama seperti permainan catur biasa. Namun terdapat beberapa perbezaan yang unik yang bagi menggerakkan permainan Xiangxi ni, termasuklah pergerakan unik Pau, iaitu pergerakan meriam. Lepas tu terdapat beberapa peraturan yang melarang raja daripada bertemu di barisan yang sama. Lepas tu terdapat sungai dan istana yang menyekat pergerakan beberapa buah catur. Lepas tu permainan ini dia dapat membezakan permainan catur biasa dan permainan catur Cina. Akan menerangkan satu permainan yang saya pilih daripada kaum India, iaitu kabadi. Kabadi merupakan satu permainan daripada kaum India yang berasal daripada India. Nama permainan ini berasal daripada perkataan Tamil, iaitu kai dan pidi. Kai membawa maksud tangan, pidi membawa maksud tangkap. Jadi apabila dia digabungkan, dia membawa maksud kabadi. Permainan ini telah dimain sejak 4000 tahun dahulu. Satu fakta menarik mengenai permainan kabadi ini ialah ia merupakan satu permainan yang sama seperti permainan popular di Malaysia, iaitu galah panjang, tetapi ia memerlukan daya fizikal yang kuat. Baiklah, permainan ini melibatkan dua buah pasukan dan setiap pasukan memerlukan 7 orang untuk bermain. Seterusnya, ia berlangsung selama 20 minit dan mereka akan diberi masakan 5 minit untuk berehat. Baiklah. Sebelum saya menutup perbicaraan saya ini, saya akan menerangkan cara-cara bermain kabadi. Secara khususnya, permainan ini amatlah popular dalam kalangan masyarakat India di Malaysia. Sekian, terima kasih daripada saya. Baiklah. Permainan ini secara tradisionalnya dimainkan oleh 4 pemain dan 3 pemain lagi sebagai simpanan. Namun, kini sukan kabadi banyak dimainkan dengan 7 pemain. Sesiapa yang akan jalan dahulu akan ditentukan dengan balingan shilling. Ada juga kaedah lain yang digunakan asalkan kedua-dua pasukan berpuas hati. Pasukan jalan dulu akan menghantar seorang rider untuk melepasi garisan tengah.
Rider ini akan menyerbu kawasan lawan cuba untuk menyentuh seberapa ramai pemain lawan yang boleh. Setiap pemain yang mereka sentuh mewakili satu mata, dan selepas sentuhan dibuat, mereka akan cuba kembali ke kawasan mereka iaitu dengan menyentuh ataupun melepasi garisan tengah. Jika berjaya, mereka dikira selamat. Rider harus berterusan menyebut kad badi dan tidak boleh berhenti ataupun menarik nafas sebelum perjuangan dia tamat. Jika rider tiba-tiba berhenti menyebut kad badi atau menarik nafas di kawasan lawan, dia perlu cepat-cepat berlari kembali ke kawasan. Tiada mata akan diberikan dan pasukan yang bertahan akan diberikan mata. Banyak pasukan bertahan bermain dalam keadaan berpegang tangan untuk cuba menarik rakan mereka yang cuba disentuh oleh rider lawan. Apabila rakan mereka sudah disentuh, rider pemain lain akan menjerit anti-rider ataupun stopper dan menghalang rider daripada melepasi atau menyentuh garisan tengah. Anti-rider boleh menggunakan teknik membentas menangkap dalam pertarungan yang agak fizikal dengan beberapa gerakan yang dibenarkan. Okey, sekian sedikit tentang cara permainan kabadi. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpaduan pada masa kini kian hari kian luntur ditelan di arus kemodernan yang semakin pesat berkembang. Perpaduan bermaksud hubungan yang erat dalam menyatu padukan seluruh masyarakat tanpa mengira kaum. Perpaduan juga adalah bertujuan untuk membentuk satu identiti dan perasaan cinta dan bangga akan negara. Seperti yang kita ketahui, Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang kaum dan hidup secara harmoni. Perpaduan ini amat penting dalam memandu Malaysia ke arah kemajuan global dan kestabilan negara. Permainan tradisional adalah salah satu cara orang berbilang kaum menikmati masa lapang mereka bersama-sama tanpa mengira warna kulit atau agama. Permainan tradisional mempunyai keupayaan untuk menghidupkan semula kesuburan dan norma kehidupan yang murni. Permainan tradisional juga berperanan mengeratkan hubungan masyarakat pelbagai etnik yang sentiasa sibuk mengejar kekayaan dunia. Wujudnya permainan tradisional ini, pelbagai kaum dalam masyarakat di negara ini dapat berkumpul dan berseronok. Tambahan pula jika tinggal di kawasan perumahan yang lazimnya hidup secara berjiran. Kaedah ini juga kita dapat mengenali dan mempelajari budaya kaum lain kerana melalui perbezaan permainan tradisional itu sendiri telah menunjukkan lambang atau corak kehidupan masyarakat tersebut. Ia juga mempunyai nilai tradisi dan budaya tersendiri yang unik dan menarik. Permainan tradisional merupakan satu bentuk hiburan masyarakat zaman terdahulu dan juga merupakan satu medan yang terbaik dalam membentuk sebuah komunikasi yang berkesan kerana komunikasi yang berkesan ini lahir daripada semangat kerjasama sepasukan. Secara tidak langsung, ia akan merangsang sebuah ukhuwah ikatan yang baik antara manusia tidak mengira kaum. Tidak dapat disangka lagi bahawa permainan tradisional ini juga dapat beroleh manfaat yang banyak tanpa disedari. Akhirnya, hubungan silaturahim yang harmoni sesama manusia terikat. Tubuh badan yang sihat dan otak yang cerdas dapat diperoleh dan warisan budaya dipelihara dengan baik. Sekian itu sahaja daripada grup kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.